Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik daripada Allah kita dapat bersama pada malam ini untuk meneruskan lagi pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hudhudi. Kita berhenti pada muka yang ke-93 pada kata muhasyi wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala wa'lam anna fi ma'na al-bakami كون كلامه تعالى بحرف وصوت. Kata Syekh, dan ketahui oleh kamu bahawa sesungguhnya termasuk dalam makna al-bakam, makna bisu. Al-bakam lawan kepada kalam itu masuk juga ialah kauna. Anna fi makna kauna, isim anna muakhar. Kauna kalamihi ta'ala biharfin, keadaan kalam Tuhan itu berhuruf dan bersuara. Masuk juga. Jadi sini bukan sekadar kalam Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala mustahil sifat dia itu bersifat dengan sifat al-bakamu, sifat bisu. Tapi termasuk juga mustahil kalam Tuhan itu berhuruf bersuara. Lianna kullan minhuma hadithun, kerana setiap daripada keduanya itu baharu juga. Huruf itu baharu, suara itu baharu. Ini beza kita dengan golongan Hasyawiyah, dengan golongan Mujassimah, yang mana mereka mengatakan kalam Allah itu dengan huruf, dengan suara. Di sisi pandangan Asy'ariyah wal Maturidiyah, ahli sunnah, yang menjadi pegangan kita ialah kalam Allah Ta'ala, yakni sifat kalam Tuhan tu, sifat yang ada pada zat Tuhan. Bukan bincang tentang wahyu Tuhan dalam bentuk Al-Quran, Taurat ataupun Injil, Zabur, sebagaimana difahamkan atau difahami oleh golongan Wahabiyah. Dia faham kot tu. Kita tak bincang sifat kalam dengan erti kata Al-Quran, Taurat, Zabur dan wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada para Nabi, pada malaikat tu, bukan. Ini nak bincang sifat kalam yang ada pada zat Tuhan, yang kita panggil sebagai kalam nafsi tu. Jadi itu bukan dengan huruf, bukan dengan suara. Kenapa? Lianna kullam minhuma hadithun, kerana setiap satu daripada huruf suara itu baharu. Fala yakumu bil qadim, maka mustahil berdiri ia, ada ia pada al-qadim, pada zat yang qadim. Bila sifat itu baharu, maka mustahil sifat baharu ada pada zat yang qadim. Kerana bila zat yang qadim bersifat dengan sifat baharu, zat tu juga baharu juga. Zat itu baharu ikut turut kepada sifat yang bersifat dengan dia. Okay? Fala yakumu bil qadim. Itu selesai, makna kena nak selesaikan dengan golongan Salafiyah Wahabiyah ni, kena selesai waktu dulu.
Kalau mereka nak membincangkan soal ni, biar mereka faham bahawa apa yang disebut dalam kitab para ulama Asy'ariyah wal Maturidiyah ni, kalam tidak berhuruf, tidak bersuara ini merujuk pada sifat kalam yang ada pada zat Tuhan. Biar lesas situ dulu. Okey. Lepas tu Al-Quran, wahyu-wahyu yang Allah Ta'ala perdengarkan kepada hamba-Nya, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad, kepada Jibril. Tu bincang kemudian lah. Bincang kemudian. Wal muradu bil bakami, yang dimaksudkan dengan al-bakam tu, apa maksudnya? Adamul kalamin nafsi. Itu maksud dia. Jadi kena faham molek sini. Bukan makna sekadar bisu tak bercakap. Bukan sekadar tu. Al-bakam di sini ialah adamu kalamin nafsi. Sawa'un kana bila afatin, sama ada tanpa ada cacat, tanpa afah, tanpa penyakit. Tak ada apa-apa pun, tapi kalau tanpa sebab afah sesuatu, illah ataupun aib sesuatu, cacat sesuatu. Au biwujudi afatin, ataupun dengan sebab ada penyakit yang menyebabkan tak ada kalam nafsi. Maka fayadkhulu fihi sukutu, maka masuk dalam tu juga, dalam pengertian itu diam. Sebab itu diam ini nisbah pada Tuhan, kita nisbah pada kalam Tuhan mustahil. Dengan maksud apa? Dah Tuhan, ni kadang juga orang salah faham, Tuhan bercakap setiap masa. Ni nampak dah, dia telah lari dah pemahaman atau perbincangan yang ulama bincang sifat kalam kepada kalam nafsi. Sifat Tuhan tu dia lari kepada kalam nafsi dah. Sehingga ada tengok gitu guru Haji Mal dia kata, dia buat soalan lah, sebab mungkin zaman tu ada dah lah orang ngajar sifat 20 jugalah. Dan ni pun bukan dengar pada arwah Tok Guru seorang je, orang lain pun ada. Dia kata dah gitu, Tuhan ni tak berhenti cakap. Tuhan ni tak berhenti cakap. Kalau Tuhan berhenti cakap, maknanya Tuhan tu bisu. Dia faham kot tu dah. Nampak lari dah, lari track, panggil lari track. Track tu lari dah. Sekarang ni yang nak dibincang sini kalam sifat nafsi, bukan kalam lafzi, bukan. Jadi dia kata kalau gitu Tuhan diam. Allah Ta'ala pula sebut pula, idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Bila Tuhan nak sesuatu, Tuhan dia jadi. Ada setengah tafsir Tuhan berkata kun, maka jadi. Maka fayadkhulu fi sukut, fihi lah. Fayadkhulu fihi as-sukut, bukan fi sukut tu. Fihi as-sukut. Okay. Jadi kalau Tuhan dia faham secara zahirnya, makna bila Tuhan nak sesuatu, Tuhan kata kun. Jadi setiap saat, setiap detik tu ada saja perkara yang berlaku dalam alam ini. Dan setiap perkara berlaku dalam alam ini ialah dengan perbuatan Tuhan. Jadi Tuhan buat, Tuhan kata kun. Jadi kun tak berhenti sama. Kun. Nampak? Jadi Tok Guru Besar kata salah gitu, tak betul. Pertamanya kun fayakun itu kinayah daripada sur'atu al-ijad. Cepatnya Tuhan menciptakan. Sekira-kira tak ada senggang antara nak dengan jadi, tak ada senggang. Kun fayakun, nak jadi. Maknanya Tuhan nak terus jadi, dengan maksud tidak berhajat kepada sesuatu, tidak ada perantara dan mubasyarah langsung. Menunjukkan iradat yang mutlak dan kudrat yang mutlak. Bukan dengan maksud Tuhan nak buat dengan kun. Yang kedua, kun itu, kalaulah kun itu perkataan tu menjadi perkataan kalam ni ta'aluk dalalah. Ta'aluk dalalah bukan betul ta'aluk ta'thir, bukan yang memberi kesan. Sebab itu bukan makna Tuhan nak buat tu Tuhan kena kata kun dulu baru jadi. Tidak gitu. Okey. Jadi bila begitu masuklah dalam erti ma fi makna, yang dalam makna al-bakam sukut juga masuk juga. Nampak? Okey. Jadi guanya kita nak hurai. Ni lah kita kata ahli sunnah ni
dia tidak hurai lebih daripada apa yang Tuhan beritahu dan lebih pada kemampuan akal. Dah kalam Tuhan, warna, bunyi, tak usah kira, tak usah kira. Serah pada Allah Ta'ala. Ni kalau Salafiyah ni berani dia. Dia kata Tuhan cakap kot bahasa Arab. Lepas tu mula dia cari dalil. Bahasa lughah ahli jannah ini, lughah Arabiyah. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Dia kata dan Tuhan juga boleh bercakap dengan bahasa-bahasa lain. Tuhan pula boleh bercakap dengan bahasa-bahasa lain. Kalau seseorang tu mungkin kemampuannya boleh belajar 3, 4, 7 bahasa. Berapa? 11 bahasa. Apa paling banyak kat dunia. Tuhan ni boleh cakap dengan sekalian bahasa. Tapi bahasa yang utama yang terpilih ialah bahasa Arab. Oh, berani saya Wahabi. Tu bila kita kata dia ni mujassimah, dia ni musyabbihah, tak percaya. Nampak tak? Dia berani kata bahasa yang Allah Ta'ala bercakap dengan bahasa Arab. Dan dia bercakap juga dengan bahasa-bahasa lain. Kerana Al-Quran, Taurat diturunkan dengan bahasa Ibrani, Injil diturunkan dengan bahasa Syriani. Nampak? Jadi tapi Allah memilih untuk dengan bahasa Arab kerana itu bahasa paling tinggi. Tengok dia sabit, dia capur dah tu. Kerana itulah bahasa ahli jannah. Itu bahasa Al-Quran. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Jadi ini orang panggil tak kena padang ni. Bincang pada benda yang tak kena. Nampak tak? Okey. Jadi kita ni kita percaya bahawa Allah mempunyai sifat kalam. Yang mana kalam Allah tidak sama dengan kalam makhluk. Tidak berhuruf, tidak bersuara kerana huruf dan suara itu baharu. Yang dimaksudkan sifat kalam di sini ialah sifat yang ada pada diri zat Allah Ta'ala yang qadim. Bagaimana? Itu bukan kerja kita dan luar kemampuan kita dah. Okey. Memang itu cukup lah. Okey. Qauluhu adadun inda ahli sunnah. Maka perkara-perkara mana? Tadi semua tadi tu yang disebut sebelum ni kan. Pekok, al-bakamu, al-ama, as-samamu itu lawan. Adad di sisi ahli sunnah. Qauluhu adadun inda ahli sunnah. Ay li'annaha umurun wujudiyah. Kerana dia perkara wujudiyah. Wa muqabiluhu. Dan lawannya malil mu'tazilah. Apa yang ada pada mu'tazilah. Ni semalam ada orang tanya dah. Macam mana nak tahu lawang qila itu mu'tazilah? Tu kata kena baca lebih sikit. Hari ni baca lebih ni. Baca lebih hari ni, jumpa. Muqabil itu ialah mu'tazilah. Pandangan mu'tazilah. Min annaha, bahawa sesungguhnya perkara lawan itu umurun adamiyah. Perkara-perkara adamiyah. Fala takunu adada, maka dia tidak kira adad kama marra, sebagaimana telah lalu. Okay. Qauluhu li'anna, jadi di sisi Mu'tazilah dia kata dari taqabul itu termasuk daripada taqabul adam malakah. Qauluhu li'anna al-mahalla alladhi yaqbaluha ila akhirih, kerana mahal, zat yang menerima akan sifat ini. Ad-dhamairu al-madhkuratu, dhamir yang tersebut mana? Yaqbaluha, menerima akannya. Akan apa? Kembali pada apa? Mana? Ad-dhamairu al-madhkuratu lis-sifati, bagi sifat, walil adadi, dan bagi dik tersebut. Sifat dan dik dia. Dari segi zat itu menerima sesuatu sifat dan lawan dia. Minal jahli, daripada jahil, wa ma ba'dahu, dan selepas daripadanya, daripada peka al-jahli al-samami wal-bakami wal-ama. Wa huwa aqrabu, dan itu lebih dekat lah. Wa ma ba'dahu wa huwa aqrab. Okey. Okey. Wa fi hadha dalil, katanya pada dalil ini nazarun, ada nazar. Ada, kita panggil, kita boleh nak ada dua nazarun min wajhain.
Ada nazar, perlu diteliti, perlu ditilik pada dua wajah. Maka ada irak sikit dia. Maka ada i'tiraq daripada dua wajah. Apa dia? Al-awwalu anna fihi musadaratan isi anna muakhar. Pada dalil itu musadarah anil matlubi. Musadarah anil matlub. Musadarah ni makna kita kata ni dalam istilah mantik ada sebut dalam bab hujah. Musadarah ni makna kita tak datangkan dalil, kita dakwa dalil dulu. Musadarah. Kita dakwa sepakat pada dalil, pada tidak. Dia takrif dia ada. Takrif dia ada. Apa kena tengok balik lah tu dalam kitab tengok balik dalam kitab musadarah. Jangan tengok masuk iktisad, masuk lain. Musadarah tu makna rampas. Musadarah ni makna dakwaan dalil yang disepakati. Makna seakan benda tu sepakat pada tidak. Okay. Jadi pada yang pertamanya, pada dalil itu berlaku musadarah anil matlub, daripada yang dituntut. Wa huwa akhdhu da'wa fi dalil, iaitu menjadikan dakwaan itu pada dalil. Jadi dakwaan tu dia jadi dalil dah. Tu panggil ini juga boleh kata ni, wa huwa akhdhu ad-da'wa fi dalil, menjadikan dakwaan tu diletak sebagai dalil. Jadi dakwaan tu dianggap sebagai dalil dah. Wa da'wa huna, mana dakwaan di sini? Kaunuha addadan, bahawa keadaan lawan bagi sifat itu dikira sebagai dik. Tiba-tiba dia kata wahiya addadun kan? Wa hadhihi kulluha addadun. Terus kata dan ini kesemuanya addad. Bila pula addad, kita tak sepakat pun dia itu addad lagi. Dia letak benda dakwaan tu sebagai dalil musadarah tu. Wa da'wa huna kaunuha addadan wa qad akhadhaha fi dalil, dan dia telah gunakan dakwaan itu pada pendalilan biqaulihi, dengan kata musannif ittasafa bididdiha, jika bersifat dengan bididdiha, dengan lawannya kan, dengan lawan. Jadi dia dah mengirakan bahawa lawan bagi sifat itu dik dah, padahal itu bukan yang disepakati lagi. Ila akhir yang sama, sehingga akhir. Musadarah, berlaku musadarah pada dalil. Yang kedua, irak yang kedua, annahu yustafadu minhu anna diddaini, bahawa difaham daripada kalam itu bahawa diddaini humal ladhani yatawaradani ala mahallin wahidin, iaitu dua yang datang, berdatangan di tempat yang satu, di zat yang satu. Faham makna dua benda ini? Diddai ini mari pada zat yang satu, pada tempat yang satu. Wa annahu matartafa'a, dan bahawa sesungguhnya bila terangkat ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, anil mahalli, daripada mahal, bila salah satu daripada dua dik tadi terangkat, sabatal akharu, maka sendirinya sabit lawan. Faham gitulah, bahawa dua perkara ni ada pada mahal yang sama, zat yang sama. Bila terangkat salah satu, maka sabit satu lagi secara langsung. Wala yartafi'ani, dan dia tidak boleh terangkat kedua-duanya. Tak boleh terangkat kedua-duanya. Illa birtifa'il mahal, kecuali dengan terangkatnya mahal, kecuali dengan tak ada mahal, zat tak ada. Maknanya tak boleh nak kata dia kedua-duanya tidak bersifat pada zat, kecuali zat tu tak ada juga, baru kata. Nampak tak? Zat tu tak ada juga. Macam mana kita kata, ni contoh ni bukan dik ni. Ni bukan contoh dik, ni contoh nak faham terangkat kedua-duanya. Bergerak diam nisbah pada jisim. Ni bukan contoh dik, nak contoh terangkat. Macam mana dia kata, bila sabit salah satu atau nafi salah satu, terangkat salah satu, maka sabit lawan. Bila kita kata jisim itu tidak diam, maka faham dia tu mesti gerak. Jisim itu tidak diam, mesti bergerak.
Tak boleh nak kata jisim itu tidak diam dan tidak bergerak kecuali jisim itu tak ada. Baru boleh kata. Annahu mata irtafa'a ahaduhuma 'anil mahal thabata al-akhar wa la yartafi'ani illa birtifa'il mahal. Fayaqtadhi dhalika. Maka memberi faham demikian itu annahu yalzamu min irtifa'ihima, lazim daripada terangkat kedua-duanya, irtifa'ul mahal, maka terangkat zat tersebut mahal. Bila kita nafi kedua-dua, lazim daripada nafi zat juga. Ma'a anna hunaka diddaini wal hal. Ada di sana anna hunaka diddaini yartafi'ani wa la yartafi'ul mahal. Ada di sana did yang kedua-duanya terangkat, tidak ada makna ternafi, tapi tidak ternafi mahal, tidak ternafi zat. Kasawadi wal bayadi, seperti hitam dan putih. Hitam putih did. Hitam lawannya didnya ialah putih. Putih didnya ialah hitam. Okey. Fa innahuma yartafi'ani ma'a wujudil jismi. Boleh tak? Dak hitam, dak putih. Putih terangkat, hitam pun terangkat. Maknanya tidak kedua-duanya. Boleh. Boleh terangkat keduanya dalam masa zat itu tetap ada. Ma'a wujudil jismi wa qiyamil humrati. Dah tak ada hitam, tak ada putih. Macam mana jisim tu? Mahal tu. Sifat dengan benda lain kan. Humrati dengan kemerahan, au sufrati ataupun kuning. Qiyamil humrati au sufrati bihi, pada mahal, pada zat. Masalah sebagai contoh. Wa kal ilmi wal jahli, seperti ilmu dan juga jahil. Ilmu dan juga jahil. Tersekat tak putus kan kanan ni tak ada benda ni. Seperti kal ilmi wa kal ilmi wal jahli. Seperti ilmu dan juga jahil. Orang lain macam mana? Sekat juga ke? Tolong komen sikit. Kalau dok tu makna mungkin kena tarik belakang atau undur atau lepas siap lagi. Ada balik lah tu. Wa kal ilmi wal jahli, seperti ilmu dan juga jahil. Fa innal ladhi ja'alahu syarihu diddan, kerana yang syarih jadikan did kepada al-ilmi huwal murakkabu. Fa innal ladhi ja'alahu syarihu diddan lil ilmi al-murakkabu, ialah murakkab. Syarih menjadikan did kepada ilmu ialah jahil murakkab saja. Jadi bila ternafi ilmu, ternafi jahil murakkab, ada benda tinggal. Ada lagi benda tinggal. Wa ma'lumun annahu la yalzamu min irtifa'il ilmi, dan telah maklum bahawa tak lazim daripada ternafi ilmu subutul jahil murakkab, tak nafi sabitnya jahil murakkab. Sebab apa? Bal yajuzu irtifa'uhuma, bahkan harus terangkat keduanya. Pada zat itu ilmu pun tak ada, lawan ilmu jahil murakkab pun tak ada. Sebab apa? Ma'a wujudi zat. Boleh terangkat kedua-dua dalam masa ada zat wa qiyami jahlil basiti. Ada lagi jahil basit. Jahil basit bukan did kepada ilmu. Atas syarahan atau atas kita ikut apa yang musannif bawa. Maka ternafi kedua diddai ni tidak menyebabkan terangkat dan ternafinya zat, kerana boleh ada sifat lain lagi, iaitu jahil basit. Masalah sebagai contohlah, biha padanya pada zat. Fakalamuhu, ada habis ni irad kedua lagi, tapi panjang sikit ni. Fakalamuhu la yadhharu illa fi diddaini al-musawi ahaduhuma naqidal akhari. Maka kalam musannif tidak zahir kecuali pada diddain yang menyamai salah satu nakid hak satu lagi. Contoh, kal hayati wal maut, seperti hayat dan maut, hidup dan mati. Was-sam'i was-samami, dengar dan juga pekak. Wal basari wal ama, lihat dan juga buta. Wal kalami wal bakami, cakap dan bisu. Wal bayadi ma'a jumlati baqil alwan, dan putih beserta lawan, beserta himpunan baki warna-warna lain.
putih lawan warna lain. Hak tu baru zahir kalam musannif. Tak? Hak tu baru zahir kalam musannif. Kalam mana hak ni? Sebab dia kata li annal mahalla alladhi yaqbaluha illam yattasif biha yattasif bididdiha. Dia tak lazim tu. Sebab kalau atas dasar did, dia kata did, kalau makna mahal itu tidak bersifat dengan salah satu, lazim bersifat lawannya. Waktu bukan semua dia kata. Nampak tak dia punya iraq kedua tu? Tapi iraq tu dah habis. Fa innan naqidhal hayati, kerana lawan kepada hayat, la hayah. La hayah wa huwa musawin lil mauti. Itu menyamai maut. Jadi hayah dengan maut baru kena makna tak bersifat hayat, bersifat dengan mati. Fayalzamu min irtifa'ihima, lazim daripada terangkat keduanya. Zat itu tidak bersifat dengan hayat, tidak bersifat dengan maut. Lazim daripada terangkat kedua-duanya. Irtifa'ul mahal, terangkat mahal, makna tak ada mahal, tak ada zat. Wa kadzal baqiyatu, dan demikian juga baki hak lain. Baru habis iraq yang kedua. Nampak? Fihi nazar min wajhain, baru habis wajah kedua pada i'tiraf. Nampak tak? Okey. Apa kau dah nampak pun apa ni bukan masuk akidah ni dari segi ibarat. Okey. Habis. Wa yumkinul jawabu an hadha. Apa jawapannya? Dan boleh kita jawab bagi ini nazar ini, bi anna dalila, bahawa dalil al-madhkura manzurun fihi lil ghalibi. Dalil yang tersebut itu dilihat pada aspek yang ghalib, pada kebiasaan, min anna ahada diddaini, bahawa salah satu daripada dua yang berlawanan, yakunu musawiyan li naqidil akhari, dia menjadi musawi, sama bagi nakid hak satu lagi. Itulah. Jadi hak dalam banyak-banyak tadi hak lawan tu, banyakkan ni nakid lah, kecuali apa? Kecuali kita kata ilmu. Ilmu. Apa? Kecuali ilmu. Iradat pun iradat boleh juga. Nampak tak? Tapi hak jelas je ilmu lah. Imam Syatah sini iradat dia kena hurai pula. Sebab iradat karahah wa ma fi ma'nah tu termasuk ke tak? Okey. Yakunu musawiyan li naqidil akhar. Wa amma kaunuhu a'ammu, adapun keadaannya apa nama ni, lebih umum. Tak? Dalil itu lebih umum daripada dakwah, ataupun dakwah itu lebih umum, fahuwa amrun nadirun, itu perkara yang nadir. Jadi dia kata bi anna hadha anna dalil mazkur manzurun wa amma kaunuhu a'ammu minhu, adapun dalil itu lebih umum daripadanya, maka itu perkara yang nadir. Ke mana ni? Bukan anna didda ahada ni, bukan. Dia kata anna ahada diddain sini, bukan annahu kaunu dalil kaunu ahadu diddain. Wa amma kaunuhu ay kaunu ahadu diddaini, situ. Amma kaunuhu ay kaunu ahadi diddaini. A'amma jadi isim kaun. Amma kaunuhu a'amma minhu, lebih umum daripada satu lagi tu. Fahuwa amrun nadirun, maka itu perkara yang nadir, jarang-jarang. Nampak? Jadi amma kaunuhu ni kaunu ahadu diddain sini. Boleh dekat. Sebab dia bincang sini. Kita berhenti sekejap untuk jawab azan.
Okey, sambung balik. Habis. Kemudian kata Muhasyir rahimahullah, wala yakhlu ay kama huwa sya'nu kulli mutadaddaini, dan tidak sunyi. Tidak sunyi mana? Ni, wala yakhlu anha aw an diddiha. Situ. Jadi wala yakhlu kama huwa sya'nu kulli mutadaddaini, sebagaimana keadaan dua yang berlawanan, dua dik. Annal mahalla, bahawa sesuatu mahal, yakni zat, la yakhlu anhuma, tidak sunyi daripada kedua-duanya, ghaliban. Tengok, ghalibnya tidak sunyilah daripada kedua-duanya. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Ai, dengan maksud apa? Ai wa qad yartafi'ani birtifa'ihi, kadang-kadang terangkat kedua-duanya dengan terangkatnya mahal. Kalau kedua-duanya tak ada, maka tak ada lah zat tu. Zaid. Zaid ada tak Zaid? Hidup ke mati? Hidup pun tak, mati pun tak. Makna ada tak Zaid? Tak ada. Contoh kita kata anak, payah ingat. Cicit kita. Hak dalam ni, hak ikut tak ada cicit je. Kalau ada cicit, contoh tu tak jadi. Rasa boleh buat contoh tu. Cicit kita ni, cicit kita. Orang tanya, cicit awak ni hidup ke mati? Hidup lagi ke mati dah? Cicit kita. Dia kata cicit saya dak hidup dak mati. Tidak bersifat dengan hidup, tak sifat dengan mati. Boleh tak? Mana boleh? Kalau dak hidup mesti mati, kalau dak mati mesti hidup. Nampak? Jadi orang tu kena gecek dia. Takut ada mana-mana urat putus. Musim PKP ni kan boleh kira. Ramai juga stres ni. Stres. Ramai stres. Duk cerita mimpi macam-macam. Jadi cicit awak hidup ke mati? Cicit saya hidup pun dok, mati pun dok. Mana boleh? Kalau dia dok mati, dia hidup. Kalau dok hidup, dia mati. Ni dok mati dan dok hidup. Terangkat kedua dik. Bila terangkat kedua dik, mana mahal tu tak ada lah. Cicit tu tak ada. Bila tak ada, macam mana kita nak sifatkan dengan hidup dengan mati? Nampak tak jelas? Jadi dia kata, وَقَدْ يَرْتَفِعَانِ بِارْتِفَاعِهِ. يَرْتَفِعَانِ دِدَّنْ بِارْتِفَاعِهِ بِارْتِفَاعِ الْمَحَلِ فَيَصْدُقُ, maka betul lah. Fismid diddiyah, betul lah dan kenalah pada penamaan diddiyah, menamakan did itu, ala muqabili tilka sifati, di atas lawan kepada sifat-sifat tersebut. Wala yakhfa anna hadhihi faidatun zaidatun ala dalilil madhkur, dan tidak sunyi lagi bahawa ini faedah tambahan di atas dalil yang tersebut. Mana? Hak syarih sebut ni. Itu maklumat tambahan. Nak bicaranya dalil. Dia cerita pula dik itu annal mahal alladhi hiya adadun inda ahli sunnah, di annal mahal alladhi yaqbaluha illam yattasib biha yattasib bididdiha wala yakhlu anha aw an diddiha. Jadi itu faedah tambahan pula, itu maklumat tambahan pula yang lebih di atas dalil. Okay. Kemudian katanya fala yuqalu, maka tidak dikata ai idza arafta. Jadi fa ni, fa apa tu? Fa ni dia panggil fasihah. Tak, jawab kepada kepada syarat muqaddam. Jadi idza arafta,
apabila kamu tahu, idza arafta anna hadhihi, bahawa ini, adadun, ini itu dik. Itu takdir kalam. Yang pertama kita boleh takdir itu lah. Maka fa tu kan, fa itu jawab rabitah li jawab syarti. Jawab rabitah bagi nak jawab syarat muqaddar. Jadi syarat ni takdir lah. Bila kamu tahu bahawa ini dik, fala yuqalu, maka tidak dikatakan jahil itu nafi ilmu. Ataupun kita takdir kot lain. Idza arafta annal jahla sifatun wujudiyatun, bila kita tahu, kamu tahu bahawa jahil itu sifat wujudiyah, fala yuqalu, maka tidak dikata. Jahil itu ibaratun an nafil ilmi, jahil itu ibarat daripada nafi ilmu, ad-dali ala kaunihi amran adamiyan, yang menunjukkan dia itu perkara adami. Okey, habis. Dah habis ke? Fayakunu, sehingga kan, maka kita kata tidaklah dia perkara adami, fayakunu bainahu, sehingga adalah di antaranya, antara jahil wa bainal ilmi, dan di antara ilmu itu taqabulul adami wal malakah. Dia jadi taqabul adal malakah. Tidak boleh kata gitu. Okey, habis. Wa yu'khadhu min dhalika, dan difaham daripada demikian itu, annal jahla alladhi huwa diddul ilmi, jahil yang mana jahil itu lawan kepada ilmu, huwal jahlul murakkab, itu jahil murakkab, berdasarkan syarah dan juga kehendak musannif. Lal basit, bukan basit, li'annahu amrun adami. Jadi ini juga menunjukkan bahawa yang dimaksudkan jahil itu jahil murakkab, bukan jahil basit. Kerana jahil basit ini amrun adami. Dah belakang ni dia kata jahil itu bukan nafi ilmu, maknanya bukan yang dimaksudkan itu jahil basit. Kerana jahil basit itu adamul ilmi, li'annahu amrun adamiyun. Wadihatun, mana wadihatun? Wadihatun mak lain dah tu. Baca kalam musannif rahimahullah. Kita baca syarah tepi ni dulu. Qala al-musannif rahimahullah, wa adadus sifatil ma'nawiyyati wadihatun min hadhihi, dan bermula lawan kepada sifat maknawiyah itu adalah jelas daripada ini. Jelas dah lah daripada sifat makna lawan kepada ma'ani ini, maka kita boleh faham apa lawan maknawiyah. Qala syarihu, ay adadus sifatil ma'nawiyyati wadihatun, lawan kepada sifat maknawiyah itu jelas, min sifatil ma'ani, daripada sifat ma'ani. Wa dhalika, dan demikian itu, annaka idza tahaqqaqta, bila kamu tahaqqaqta, kamu tahqiqkan, kamu yakin atau kamu pastikan, telah yakin dan telah pasti, anna diddal qudrati, bahawa lawan kepada al-qudrati ala jami'il mumkinat, lawan kepada kudrah ala jami'il mumkinat, lawan dia apa? Al-ajzu an mumkinin ma, lemah daripada apa-apa mungkin. Idza tahaqqaqta alimta, maka kamu tahu sendiri bahawa anna didda kaunihi qadiran, lawan keadaan Tuhan itu berkuasa, qadir, kaunuhu qadiran ala jami'il mumkinat, lawan dia apa? Kaunuhu ajizan an mumkinin ma, keadaan Tuhan itu lemah daripada apa-apa mungkin. Wa kadza, demikian juga, idza alimta, bila kamu tahu, anna diddal iradati al-karahiyatu, lawan kepada iradat itu karahiyah, alimta, maka kamu tahu, anna didda kaunihi muridan, keadaan Tuhan itu murid, kaunuhu karihan, ialah kaunuhu karihan, ila akhiriha, sehingga akhirnya. Walhasilu, dan walhasilnya, khulasahnya, annal ma'nal wujudiyya, bahawa makna sifat yang wujudi, makna dengan maksud sifat wujudi, annal ma'nal wujudiyya yudaddul ma'na al-wujudiyya, lawannya ialah makna wujudi juga. Wal lazimah, wa annal lazimah yudaddu
Yudaddu al-lazima. Dia melawankan kepada lazim juga. Mana lazimah? Lazimah ni kena kepada maknawiyah. 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 Makna wujud ini kena pada apa? Makna wujud ini kena kepada ma'ani. Jadi ma'ani lawangnya lawang pada ma'ani juga. Sifat wujudi juga. Lazim iaitu maknawiyah, lawang dia lazim juga. Wallahu ta'ala al-muwaffiqu. Dan Allah Ta'ala sahajalah yang memberi taufik. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu sajalah untuk malam ni. Esok kita baca daripada hasyiah dia. Wallahu ta'ala alam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.